Malaysia turunkan kadar jenayah seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Operasi mengesan tahanan pendatang asing tanpa izin parti yang lolos dari depo imigresen sementara Bidor. 10 lagi parti berjaya diberkas menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan setakat ini seramai 51 orang. Penangkapan terbaru itu disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Muhammad Naim Asnawi berkata, penugasan masih tertumpu di kawasan Tapah dan Bidor. Seramai 253 anggota terlibat termasuk PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia dan pasukan gerakan AM. Operasi turut dibantu 10 ekor unit anjing pengesan K9 bersama 15 pegawai serta unit dron pasukan gerakan udara PGU Bukit Aman. Unit drone yang datang memberikan bantuan memang sangat membantu khususnya dalam penugasan pada waktu malam hari di mana kita dapat mengesan penjenayah-penjenayah yang melarikan diri. Begitu juga dengan unit udara yang membuat rondaan di udara dan juga elemen-elemen lain yang berada di daratan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus mempergiat usaha menurunkan kadar jenayah di seluruh negara termasuk di daerah Klang. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin, pihaknya tidak akan membenarkan stigma negatif terhadap bandar Klang berterusan sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai. Nak bersihkan bandar ini supaya stigma dan perception ini hilang. Bahawa ini bukannya bandar Columbia. Ini tetap lagi Bandar Kelang, Bandar Diraja. You must put that one in mind. Kita akan tentukan bahawa Kelang ini bersih. Beliau berkata demikian selepas program walkabout di Pasar Pagi Pandamaran Klang. Sindiket pengedaran dadah bernilai 1.8 juta ringgit berjaya ditumpaskan di Johor. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata, serbuan dijalankan menerusi optapis khas berjaya menahan 5 lelaki di Johor Bahru dan Iskandar Puteri. Siasatan mendapati sindiket aktif sejak Julai tahun lalu menjadikan rumah sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan kepada pasaran tempatan. Ujian urin mendapati 4 suspek positif ketamin manakala 3 suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah. 23.68 kilogram serbuk ekstasi bernilai RM1,738,420, 997.40 gram ketamin bernilai RM59,724. Operasi turut menyita 2 buah kereta selain peralatan membungkus serbuk ekstasi. Dalam pada itu, seramai 780 individu dicekup polis dalam 2 operasi khas bermula Isnin hingga semalam di seluruh negeri Johor. Dalam serbuan tersebut, polis merampas pelbagai jenis dadah seberat 27 kg yang dianggarkan bernilai hampir 3.1 juta ringgit. Ketua Polis Johor berkata optapis khas dijalankan oleh 175 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Ia telah menjalankan pemeriksaan terhadap 513 individu. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, 30 wanita warga asing ditahan di Johor Bahru kerana bekerja sebagai pelayan atau JRO tanpa permit sah. Serbuan turut menahan 3 lelaki warga tempatan yang bekerja di pusat hiburan itu. Hasil ujian urin di pusat hiburan Taman Sentosa itu juga mendapati 19 lelaki dan 5 wanita bersama 31 wanita warga asing positif dadah. Permis serbuan di pusat hiburan dan dalam serbuan itu 45 orang telah ditangkap. 1 penolong pengurus ditangkap, caption ditangkap, juru gambar ditangkap, 15 perempuan Thailand
22 perempuan warga negara Vietnam, 2 perempuan warga negara China dan 2 perempuan warga negara Laos telah ditangkap. Umur anggaran 22 hingga 23 tahun. Seorang juru ukur bahan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 9 pertuduhan menerima rasuah. Tertuduh didakwa menerima rasuah sebagai dorongan bagi melancarkan tuntutan bayaran interim yang dibuat sebuah syarikat terhadap sebuah universiti awam. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Muhammad Azhar Othman. Bagi pertuduhan pertama sehingga 8, tertuduh berdepan penjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Manakala bagi pertuduhan ke-9, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 10 Mac depan untuk sebutan semula kes dan urusan dokumen bagi perbicaraan. Satu jawatankuasa teknikal melibatkan isu keselamatan dalam talian terutama dalam kalangan kanak-kanak perlu diwujudkan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pertemuan akan diadakan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Informasi Institusi serta Menteri Digital dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara tersebut. Pertemuan turut akan diadakan bersama pengendali platform media sosial. Fokusnya untuk memastikan keselamatan penggunaan platform itu oleh kanak-kanak dan pematuhan kepada undang-undang sedia ada. Saya risau keselamatan bagi kanak-kanak. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat kita akan selaraskan di antara beberapa kementerian untuk melihat dari segi perundangan apa yang mungkin perlu kita pinda ataupun kita wujudkan dan tindakan-tindakan yang perlu kita ambil sekarang. Sementara itu, isu pemilikan akaun TikTok oleh pengguna berusia bawah 13 tahun akan dibincang Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya perlu memohon penyelarasan daripada Kementerian Komunikasi sebelum sebarang garis panduan berkenaan perkara itu dikeluarkan. Itu kita minta nanti penyelarasan daripada Menteri Komunikasi lah, sebab saya ingat saya perlukan juga dapat maknanya maklumat penuh daripada beliau dan pedoman daripada beliau supaya kita pun boleh tengok apa kesan dan impak dia kepada anak-anak kita lah. Dan saya pasti ada garis panduan yang perlu dipatuhi bagi memastikan maknanya kawalan itu berlaku khususnya daripada ibu bapa. Dalam perkembangan lain, sebanyak 129 kelas prasekolah akan ditambah tahun ini sebagai usaha memastikan lebih ramai murid berpeluang mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Peluasan kelas prasekolah dilakukan Kementerian Pendidikan setiap tahun bagi meningkatkan enrolment ke tahap 90% agar tiada kececeran murid berlaku. Peluasan tersebut juga penting dalam mengesan isu berkaitan perkembangan kanak-kanak. Peluasan prasekolah KPM berlangsung setiap tahun kerana permintaan yang terlalu tinggi dan kita nak pastikan bahawa pendidikan percuma di peringkat prasekolah, isu-isu berkaitan dengan malnutrisi, intervensi murid keperluan khas kita dapat buat daripada peringkat awal. KPM turut menyediakan inisiatif bantuan makanan prasekolah bagi mengatasi isu malnutrisi serta kemiskinan multidimensi. Isu elan tugas atas panggilan on-call bagi pegawai perubatan yang tidak disemak selama 11 tahun akan diselesaikan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata KKM bakal membuat pengumuman berkenaan isu tersebut dalam masa terdekat. Kita telah bincangkan dalam POSCAP, kita ada satu kaedah untuk melihat semula perkara itu, tentang active call, passive call. Saya kira perkara itu boleh, saya sudah lihat penyelesaiannya. Dalam waktu yang terdekat kita akan menerbitkan press release kami. Jadi just wait and be patient. DG sebenarnya akan menerbitkan press release tentang allowance on call itu. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Hari Kesedaran Kanser Hati sempena Hari Kanser Sedunia 2024.
Susulan kemalangan yang mengorbankan 3 anggota tentera darat di Lebuhraya Utara Selatan Gurun, Kedah, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan pihaknya kini sudah menunggu laporan siasatan Lembaga Siasatan Dalaman. Dalam pada itu, beliau menegaskan tiada keperluan untuk menggantikan trak-trak TDM susulan kemalangan tersebut. Ini kerana ia bukan berpunca kerosakan kenderaan berkenaan. Ketiga-tiga truk itu dalam perjalanan untuk mengambil anggota-anggota yang terlibat dalam operasi dan mereka berkonvoi, jadi mereka dilanggar daripada belakang, jadi atas sebab itulah truk ketiga langgar truk yang kedua. Sebanyak 116 kawasan rukun tetangga KRT progresif akan diwujudkan dalam usaha menjana dan meningkatkan tahap ekonomi komuniti seluruh negara bermula April depan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Arudagang berkata ia mampu menjadi role model kepada KRT yang lain dalam usaha memperkasakan KRT progresif bertepatan dengan aspirasi rukun negara untuk membina masyarakat progresif. Melalui belanjawan 2024, sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi inisiatif tersebut dengan memberi tumpuan kepada 8 bidang, antaranya ekonomi dan sara hidup, keselamatan dan ketahanan komuniti, kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat. Kita sekarang sedang mengumpul profiling. Kita buat profiling setiap KRT. Banyaklah data-data yang kita akan kumpulkan dari segi penduduk, berapa ramai orang yang masih ada tenaga untuk berkhidmat dengan kita, pensioners, orang muda dan sebagainya lah. Banyak, dan agensi-agensi lain yang mungkin ada mengadakan aktiviti yang lebih kurang bersama dengan KRT kita. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Kompleks Perpaduan Jajahan Machang di Machang, Kelantan. Kompleks yang siap sepenuhnya pada 27 Mac 2019 itu merupakan kompleks perpaduan yang pertama di negara ini. Pihak kementerian menyasarkan untuk membina satu kompleks perpaduan di setiap negeri di seluruh negara bagi membantu melancarkan pengoperasian, pengurusan dan pentadbiran jabatan serta jentera di peringkat akar umbi. Sementara itu, golongan belia diharap melibatkan diri berbakti kepada komuniti setempat menerusi skuad uniti di kawasan rukun tetangga KRT masing-masing. Tenaga belia amat diperlukan terutama membantu KRT yang dilanda bencana seperti banjir. Sehingga kini terdapat 128 skuad uniti diwujudkan di seluruh negara untuk memberikan perkhidmatan bantuan sekiranya berlakunya bencana. Skuad berkenaan bertanggungjawab melaksanakan gerak kerja bantuan banjir seperti membantu anggota keselamatan dalam proses pemindahan penduduk terjejas banjir. Selain melaksanakan aktiviti pembersihan di lokasi terjejas banjir serta membantu operasi di PPS. Sehubungan itu, Yayasan Sukarelawan Siswa yang juga salah satu agensi di bawah kementerian diminta bersama menjayakan misi skuad uniti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Komuniti Rahmah bersama Jentera Perpaduan Negeri Kelantan di KRT Lubuk Stol Pasimas. Penduduk terjejas banjir di beberapa buah kampung di Hulu Dungun berpeluang mendapatkan khidmat pembaikan peralatan elektrik secara percuma. Program Tanggungjawab Sosial Korporat Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Terengganu itu bagi membantu penduduk membaiki peralatan elektrik yang ditenggelami air banjir. Ketua Jabatan Elektrikal dan Elektronik ILP Kuala Terengganu, Muhammad Samsul Riza Rozak berkata 40 penuntut dan 30 tenaga pengajar institut itu akan turun padang bagi memberi khidmat secara percuma di Kampung Syukur dan Kampung Pasir Raja dalam masa terdekat. Kebiasaannya untuk program-program sebegitu, kalau mengikut pengalaman kita di Kuala Berang pada tahun lepas, ada juga peralatan-peralatan yang tidak sempat kita baiki di sana, kita akan bawa balik ke ILP untuk kita teruskan proses pembaikan dan kemudian pihak penduduk kampung akan datang ambil barang-barang yang telah pun siap dibaiki.
Antara peralatan yang sering rosak adalah kipas, mesin basuh, peti sejuk, televisyen dan ketuhar. Penglibatan ibu bapa adalah penting untuk memahami perkembangan pendidikan anak-anak. Melalui sokongan ibu bapa akan mewujudkan kesinambungan pembelajaran di tabika dengan amalan di rumah. Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, Simsudin Sidik berkata, pendidikan awal kanak-kanak adalah pelaburan yang cukup penting oleh ibu bapa dalam menyediakan generasi yang mempunyai daya ketahanan untuk menghadapi cabaran akan datang. Justru beberapa instrumen telah diaplikasikan oleh pihak Kemas seperti pentafsiran Prasekolah Kebangsaan, instrumen kesediaan murid ke tahun 1. Dengan instrumen ini, Tabika Kemas telah menerima 4 kali anugerah jenama paling dipercayai dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak oleh Reader Digest iaitu pada 2017, 2020, 2022 dan 2023. Sekaligus menunjukkan Tabika Kemas adalah pilihan utama ibu bapa dalam memastikan anak-anak mendapat peluang pendidikan awal berkualiti. Beliau berucap pada Majlis Hari Apresiasi Tabika Kemas 2023-2024 di Dewan Konvensyen Ujana Keuangan Labuan. Pemaju perumahan khususnya melibatkan projek baharu wajib membangunkan rumah kos rendah dan sederhana rendah. Dasar baharu itu diberi penekanan bagi memastikan golongan B40 tidak tercicir daripada menikmati perumahan yang selesa dan mampu dimiliki mereka. Pemaju kini tidak lagi sewenang-wenangnya diberi pengecualian bagi membina rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah, tetapi perlu mengikut perkiraan baharu mengikut keperluan rakyat. Berbanding dengan kaedah yang terdahulu, kebanyakannya rumah-rumah kos rendah ini kita terlepas pandang keperluan rakyat untuk memiliki rumah. Saya juga akan membuat satu fikiran baru berdasarkan kepada permintaan dan juga pembekalan dalam kawasan perubahan baru. Berapa ramai orang yang mendaftar untuk memohon rumah kos rendah ini, kita akan bina mengikut keperluan. Tambah beliau, ia tidak akan membebankan pemaju memandangkan kuota rumah yang dibina adalah mengikut permintaan. Fasa pertama Geni Bay yang dibina atas tanah tebus guna melibatkan kos RM221 juta di Pulau Pinang telah dibuka kepada orang ramai. Ketua Menteri Chow Kun Yew berkata keunikan Geni Bay adalah persiaran yang terletak betul-betul di sebelah laut dengan pemandangan pantai. Fasa pertama taman ini menampilkan pelbagai kemudahan, antaranya taman permainan, taman untuk sukan luncur, kios, tandas dan tempat letak kereta terbuka yang meliputi lebih 27 ekar. Ribuan pokok juga ditanam bagi mencantikkan pemandangan sekitar. Di fasa pertama sudah ditanam 1,500 batang pokok, manakala 3,041 lagi akan ditanam di bawah fasa 2. 10,000 pokok renek telah pun ditanam di fasa 1. Dan kita jangka dalam 2 tahun, 5 tahun sehingga 10 tahun wajah Geni Bay akan bertukar kerana dengan kematangan pokok-pokok maka kita akan wujudkan suasana yang berbeza. Fasa 1 Geni Bay mengambil tempoh lebih setahun untuk disiapkan selepas pecah tanah pada Mei 2022. Fasa kedua menampilkan kemudahan seperti tempat letak kereta bertingkat, pusat penjaja, sudut pandang, jeti teksi air, tandas, pantai dan laluan-laluan, taman air, kawasan komersial dan runcit dan lebih banyak tempat letak kereta terbuka. RM8.7 juta diperuntukkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor bagi menjayakan kira-kira 600 program jualan rahmah sepanjang tahun ini. Pengarahnya Lili Saslinda Purnomo memaklumkan 52 lokasi disasar untuk melaksanakan program setiap bulan dengan tumpuan di lokaliti kepadatan penduduk yang tinggi.
Bagi semua sambutan perayaan-perayaan utama juga, ya, Adia Malaysia ni kita akan cuba untuk buat juga the special yang lebih besar lagi, yang mana subsidi pun akan lebih besar lagi. Ya, kita akan untuk lebih, kita tak nafikan, ya, 52 yang satu bulan tu berjalan tu pun dia dah banyak juga akan cater dan facilitate semua sekali makna golongan bangsa Johor yang memerlukan, ya, untuk penerangan diskaun yang jalan ramai ini. Program Jualan Ramah di negeri ini telah dilaksanakan di 26 lokasi bulan lepas. Manakala 3 lokasi dipilih bagi program serupa sempena perayaan Tahun Baru Cina minggu ini, masing-masing di Muar, Johor Bahru dan Keluang. Kebocoran paip dasar laut antara penyumbang kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di Pulau Langkawi selain daripada fenomena El Nino. Ia sekaligus meningkatkan kadar peratusan air tidak berhasil non-revenue water NRW di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar dalam kenyataan berkata paip dasar laut yang terdedah ini kerap berlaku kebocoran disebabkan beberapa faktor. Antaranya aktiviti pukat tarik oleh nelayan, aktiviti memancing laut dalam dan faktor usia paip itu sendiri. SADA kini dalam usaha untuk melaksanakan projek pembaikan paip dasar laut ini secara menyeluruh. Ia kini sedang memasuki fasa penyediaan dokumen tender dan akan melalui makmal pentafsiran nilai pada bulan Mei 2024. Maklumat berkaitan gangguan bekalan air akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi platform digital rasmi Facebook dan TikTok Syarikat Air Darul Aman di www.sada.com.my. Jabatan Wilayah Persekutuan mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records dan ia dilakar menerusi program susunan terpanjang kenderaan at 50 WP dengan pelibatan 644 kenderaan yang disusun sepanjang 3.35 km. Penganjurannya diadakan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang melibatkan penyertaan kenderaan persendirian, persatuan serta kenderaan milik kerajaan dan swasta. So, kerjasama erat antara agensi kerajaan, swasta dan komuniti wilayah dalam mencapai misi mencipta rekod di peringkat negara melambangkan kejayaan dan kecemerlangan wilayah persekutuan. So, ini juga dapat memupuk semangat sense of belonging dalam kalangan warga wilayah dan perpaduan sejagat. So, keharmonian dan semangat kebersamaan warga wilayah yang teguh. Terdahulu, sijil pengiktirafan diserahkan kepada Menteri DJPM Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Tular di TikTok, kononnya penduduk kampung di Selangor ditindas dengan penghapusan pengecualian cukai pintu. Dakwah hantaran itu ia dilaksana sebagai hukuman kepada mereka kerana menyokong pembangkang. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Menurut Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Dato' Eng Sui Lim, realitinya tidak seperti didakwa. Tegas beliau, penghapusan pengecualian cukai pintu kepada penduduk kampung bukan suatu bentuk hukuman. Sebaliknya, ia kaedah baru bagi memastikan hanya yang layak menerima bantuan. Pelaksanaannya turut membabitkan semua kawasan kampung termasuk Kampung Baru Cina. Tahun 2024, semua kampung baru, kampung tersusun, bagan kampung-kampung Cina ini dan juga kampung Melayu ni akan dikenakan pengecualian cukai pintu secara bersasar. Maknanya kita akan bagi mereka yang memerlukan, bagi kecuali. Terus kita bagi kecuali. Henti sebar fitnah, jangan mainkan isu perkauman. Penyebaran perkara sedemikian adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI Adelaide Australia, kemaraan jago berbasikal track negara Dato' Azizul Hasni Awang dalam acara pecut berakhir selepas terpaksa menarik diri akibat kesihatan yang tidak mengizinkan.
Dalam satu kenyataan di laman Instagram rasminya, beliau akur kecewa apabila tidak dapat meneruskan saingan dalam acara penentuan pingat gangsa. Beliau mula mengalami simptom perikarditis sejurus tamatnya saingan separuh akhir. Keputusan untuk menarik diri diambil selepas mendapat konsultasi pakar perubatan bagi mengelakkan sebarang risiko. Walaupun nasib tidak menyebelahinya pada saingan hari ini, The Pocket Rocketman tetap positif terhadap prestasinya di saingan kali ini. Sebelum itu, Dato' Azizul Hasni mengungguli final acara Kirin selepas menamatkan aksi dengan catatan masa 9.91 saat dengan kelajuan 72.6 km sejam. Susulan kejayaan menghimpunkan lebih 78,000 penonton skrin gergasi perlawanan bola sepak Piala Asia. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT untuk mewujudkan satu lokasi tetap untuk siaran skrin gergasi tersebut. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, perkara itu telah disuarakan dalam perjumpaan bersama-sama Exco Sukan Kerajaan Negeri sebelum ini. Beliau berharap pihak PBT boleh melabur dalam mewujudkan layar besar ini kerana ia memberi impak yang baik kepada rakyat. Jadi selepas kita buat, kita lihat dia diterima baik program itu oleh rakyat kerana walaupun ditayangkan di RTM, disiarkan di RTM, tetapi mereka suka datang dengan kawan-kawan, duduk santai tengok football match. Itu sebab masa Piala Asia baru-baru ini, 1:30 pagi, Bukit Jalil penuh dengan rakyat keluar. 1:30 pagi, keluarga, anak-anak semua keluar. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan padang bola sepak sintetik di Kampung Kumpulan Langkawi, Kedah. Bakal jurulatih hoki kebangsaan si Paramalingam banyak membentuk kepribadian Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain sebagai seorang yang tegas dan bertanggungjawab. Beliau berkongsi pengalamannya ketika mengunjungi bekas atlet Olimpik yang berusia 89 tahun itu di kediamannya di Jalan Kriang. Datuk Seri Suhaili turut melahirkan kesyukuran dapat bertemu dengan salah seorang insan penting yang membawanya ke dunia sukan hoki. Disiplin sebagai seorang ahli sukan yang diterapkan oleh kedua-dua dan kesemua barisan coach saya, dan element of working together. Okay. Dan dalam pasukan kita tak ada Melayu, Cina, India, The coaches will make us mature. Wonderful. So for me, I'm not that mature as far as playing hockey, I guess. That's why I didn't make the cut to the national team. Beliau mula bermain hoki seawal usia 12 tahun, pernah mewakili Selangor dalam beberapa kejohanan seperti Piala Razak, Sukan Malaysia Sukma dan Liga Nasional. Dalam perkembangan yang sama, beliau juga menyatakan hasratnya mengadakan perlawanan persahabatan bersama rakan seperjuangan beliau di bawah kendalian si Paramalingam. Baik, sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.